Hello, good evening, and hi to Dr. Mageswaran. Uh, I am Nafdillah binti So. My metric number is 147986. I'm from School of Educational Studies. Art with Education is my course. I'm majoring in Malay language and minoring in geography. Okay, today I will present about my teaching and learning module for Form 6 students semester 3. For the introduction, this teaching and learning module for Malay language Form 6 student was built and developed by me, which is Nurfadila binti So, a student from School of Educational Studies, University Science Malaysia. This module focuses on the topic of verse form according to the syllabus prescribed by Ministry of Education for Malay Language Form 6 Semester 3. This module can be used by all teachers who teach Malay language to Form 6 students in schools across country. The production of this module is expected can help to make the teaching and learning process more active and effective. Okay, now I will change my language from English to Malay language. Untuk pengajaran pada hari tersebut, saya telah membuat satu rancangan pengajaran harian yang akan menunjukkan pergerakan atau proses pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut secara ringkas. RPH ini telah dibuat untuk sehari, iaitu di mana proses PDPC ini akan berlangsung pada minggu ke-29 hari Khamis pada tarikh 15 Julai 2021. Guru telah memilih untuk mengajar di tingkatan 6 wawasan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Penggal 3. Masa yang diperuntukkan iaitu sejam antara pukul 10.45 pagi sehingga bermula pukul 10.45 pagi sehingga 11.45 pagi. Tajuk yang dipilih adalah mengenai bentuk ayat dan dengan standard kandungan bentuk ayat tunggal dan bentuk ayat majmuk. Standard pembelajaran, pada akhir pembelajaran pelajar akan dapat mengenal pasti bentuk-bentuk ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu, membezakan bentuk ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk pancangan serta ayat majmuk campuran. Dan yang terakhir, pelajar dapat memberikan contoh ayat bagi ayat tunggal serta contoh bagi ketiga-tiga jenis ayat majmuk. Untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut akan dimulakan dengan sesi pengenalan yang memerlukan masa 5 minit. Dalam sesi pengenalan, guru akan menerangkan definisi, contoh serta ciri-ciri ayat yang membezakan bentuk ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam bahasa Melayu. Seterusnya, sesi soal jawab antara pelajar dan guru berkenaan topik tersebut. Bagi sesi penilaian, 10 soalan kuis. Bagi sesi penilaian soalan kuis, guru akan menyediakan soalan kuis dan memperuntukkan masa 15 minit untuk pelajar menjawab keseluruhan soalan. 10 soalan objektif disediakan secara atas talian menggunakan aplikasi Quizalize untuk dijawab oleh pelajar. Masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 15 minit dan set soalan boleh dicapai menerusi pautan yang akan dikongsikan kepada pelajar. Manakala pelajar yang berjaya menjawab dan mendapatkan peratusan 70 hingga 100% akan dikelaskan dalam satu kumpulan dan pelajar yang menjawab dan mendapat peratusan 69% serta ke bawah akan dikelaskan dalam satu kumpulan yang berbeza.
Untuk sesi seterusnya iaitu sesi permainan board game atau dam kefahaman yang dinamakan sebagai dam kefahaman. Permainan ini memerlukan masa sebanyak 35 minit. Guru akan menerangkan cara bermain kepada pelajar. Pelajar mula bermain dalam kumpulan yang menempatkan 4 orang dalam satu kumpulan. Untuk arahan naik, pelajar yang menjawab dengan betul boleh naik ke nombor seterusnya mengikut petunjuk yang telah diberikan. Dan sekiranya gagal, pelajar perlu kekal di tempat asal. Bagi arahan turun, pelajar yang berjaya menjawab soalan akan tetap berada di tempat asal dan sekiranya gagal, pelajar mesti turun ke nombor yang tertera pada kad arahan. Permainan ini akan diterangkan, cara permainan ini akan diterangkan secara lebih teliti dalam pada bahagian yang seterusnya. Seterusnya adalah tanda seru menandakan pelajar telah tersingkir dan pelajar yang berjaya tiba di kotak penamat paling awal dikira sebagai pemenang. Sebelum sesi rumusan, guru akan memberikan tugasan atau assignment kepada pelajar. Untuk bahagian ini, guru akan menyediakan 2 set soalan yang mengandungi 10 soalan subjektif untuk diagihkan kepada pelajar. Set A adalah untuk pelajar yang mendapat peratusan markah 70% hingga 100% dan set B untuk pelajar yang mendapat peratusan 69% dan ke bawah. Setiap set mempunyai soalan yang berbeza mengikut tahap kefahaman pelajar dan pelajar dikehendaki menjawab soalan tersebut di rumah dan menghantar ketika sesi pembelajaran dan pengajaran yang seterusnya. Bagi sesi rumusan, guru memerlukan 5 minit untuk merumuskan keseluruhan pembelajaran dengan menyatakan topik yang telah diajarkan pada hari tersebut secara ringkas. Bahan bantu mengajar yang digunakan pada hari berkenaan ialah laptop atau komputer riba, projektor atau skrin atau papan putih, internet dan board game. Lain-lain keperluan seperti buku rujukan juga akan digunakan oleh pelajar untuk membuat rujukan. Permainan-permainan ini akan menggalakkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar serta meningkatkan kebolehan dan kemahiran dalam teknologi maklumat dan komunikasi yang sedia ada dalam kalangan pelajar. Kerjasama dalam kumpulan juga dapat dibentuk apabila pelajar banyak menjalankan aktiviti dalam bentuk kumpulan. Untuk refleksi, guru akan membuat refleksi berdasarkan jumlah pelajar yang dapat menguasai objektif pembelajaran dan objektif pembelajaran sebelum diberi latihan pengukuhan dan murid yang tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Untuk catatan, guru akan membuat catatan berkenaan perkara yang perlu ditambah baik untuk memastikan proses PDPC menjadi lebih efektif dan menyeronokkan. Baiklah, seterusnya saya akan beralih kepada set induksi di bawah pengenalan. Untuk set induksi, guru menyediakan paparan PowerPoint yang mengandungi bentuk-bentuk ayat. Masa 5 minit diperlukan untuk menyelesaikan set ini. Guru akan memastikan kelas berada dalam keadaan bersih dan terkawal serta kondusif sebelum meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran harian. Pelajar diarahkan untuk berada di tempat duduk masing-masing sebelum tayangan PowerPoint yang mengandungi maklumat bentuk-bentuk ayat dipaparkan di papan putih. Seterusnya, guru akan menayangkan slide PowerPoint yang mengandungi topik pembelajaran pada hari berkenaan kepada pelajar.
dan memberikan penerangan ringkas berkenaan topik tersebut berbantukan maklumat yang dipaparkan di papan putih. Setelah selesai sesi penerangan, guru akan mendapatkan maklum balas daripada pelajar dengan meminta pelajar untuk mengemukakan soalan untuk menilai tahap kefahaman pelajar mengenai topik tersebut sebelum beralih ke sesi pembelajaran yang seterusnya. Berikut merupakan isi kandungan slide PowerPoint. Slide ini, paparan ini akan merupakan paparan yang dibina sendiri oleh guru. Untuk paparan muka depan adalah berkenaan topik dan disediakan oleh saya. Paparan 1 mengenai pengenalan kepada topik iaitu pengenalan kepada bentuk-bentuk ayat. Paparan 2 jenis-jenis ayat. Paparan 3 jenis-jenis ayat majmuk. Paparan 4 contoh ayat. Paparan dan terakhir adalah penutup. Untuk sesi ini, pelajar dijangkakan akan mampu menguasai objektif pengajaran pertama iaitu mampu memberi definisi, ciri-ciri dan contoh ayat bagi setiap bentuk ayat. Bagi sesi beralih kepada sesi permainan pembelajaran 1 iaitu uji minda, sesi ini memerlukan masa 15 minit. Guru mencipta kuis secara dalam talian menerusi aplikasi Quizalize yang dinamakan sebagai uji minda ayat tunggal dan ayat majmuk. Kuis tersebut boleh dicapai melalui pautan yang akan diberikan seperti yang dinyatakan di bawah. Kuis ini mengandungi 10 soalan objektif berkenaan jenis-jenis ayat dan pelajar dikehendaki menjawab semua soalan. Masa yang diberikan untuk setiap soalan adalah 1, 2 dan 3 minit. Pelajar yang menjawab dengan salah akan diberikan paparan maklumat dan penerangan ringkas mengenai soalan tersebut dan markah akan dipaparkan setelah selesai menjawab. Pelajar akan dikelaskan berdasarkan markah dan peratusan tersebut. Berikut merupakan soalan kuis yang terdapat yang disediakan. Soalan kuis ini dibina sendiri oleh guru berpandukan kepada sukatan pengajaran yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, untuk menerangkan secara lebih teliti, lebih jelas, pelajar perlu menekan pautan yang telah diberikan yang akan membawa pelajar terus ke kuis tersebut. Pelajar boleh menjawab soalan yang telah diberikan. Berikut merupakan jumlah atau skor atau markah masa yang digunakan untuk menjawab soalan tersebut. Ini merupakan masa yang diperuntukkan kepada pelajar untuk menjawab soalan ini. Jika pelajar menjawab dengan salah, jawapan yang betul akan dipaparkan. Berikut merupakan nota ringkas mengenai ayat majmuk pancangan keterangan sekiranya pelajar gagal menjawab soalan tersebut. Okey, baiklah, ini merupakan skor
skor ini atau markah ini akan ditukarkan kepada peratusan untuk memudahkan proses pengelasan pelajar. Kita berbalik kepada modul. Okey, untuk sesi permainan yang kedua iaitu board game. Aktiviti pembelajaran kedua, dam kefahaman. Dam kefahaman memerlukan masa 35 minit. Untuk permainan ini, pelajar akan dibahagikan kepada 5 kumpulan yang memerlukan 4 orang satu kumpulan. Setelah 5 kumpulan dibentuk, guru akan mengarahkan pelajar untuk berada dalam kumpulan masing-masing dan memberikan penerangan berkenaan cara bermain kepada pelajar. 1 papan dam, 2 biji dadu, 4 biji tandu dan dalam 4 warna iaitu merah, biru, kuning dan hijau disediakan untuk setiap kumpulan. Pelajar diminta membaling dadu terlebih dahulu untuk menentukan giliran masing-masing. Terdapat 3 petunjuk iaitu ular, tangga dan tanda seru yang ditempatkan pada nombor-nombor tertentu. Ular akan mewakili arahan turun, manakala tangga mewakili arahan naik. Tanda seru pula menandakan pemain tersebut telah tersingkir. Contohnya, sekiranya pemain berhenti pada petak yang bernombor 98, pemain perlu mengambil kad soalan yang bernombor 58 dengan arahan turun. Pemain diberi masa 1 hingga 2 minit untuk menjawab soalan tersebut. Jika gagal menjawab soalan yang diberi, pelajar perlu turun ke nombor 58 mengikut arahan ular dan jika berjaya menjawab, pemain boleh kekal di nombor 98. Manakala pelajar yang berhenti pada kotak 38 perlu mengambil kad bernombor 57 dengan arahan naik. Pemain diberi masa yang sama iaitu 1 hingga 2 minit untuk menjawab soalan tersebut. Pemain yang gagal menjawab perlu kekal pada nombor tersebut manakala pemain yang berjaya akan naik ke nombor 57 menggunakan tangga. Jika ada antara pemain yang jatuh pada petak yang bertanda seru, pemain tersebut akan tersingkir secara automatik. Soalan berkenaan ayat tunggal dan ayat yang majmuk disertakan bersama pada bahagian belakang kad nombor. Pemain yang berjaya tiba di kotak penamat yang ditandai dengan nombor 100 dikira sebagai pemenang diikuti dengan tempat kedua dan tempat ketiga. Pengenalan kepada dam kefahaman. Idea untuk menghasilkan permainan dam kefahaman ini adalah berdasarkan permainan dam ular yang sering dimainkan oleh pelajar. Namun begitu, permainan ini telah diubah suai dan diberi nafas baru untuk disesuaikan dengan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Arahan dan cara bermain dam ini telah diubah untuk disesuaikan dengan objektif pengajaran dan umur pelajar. Elemen-elemen yang lebih menarik turut diselitkan untuk menjadikan permainan ini lebih seronok dan tidak membosankan. Berikut merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk permainan dam kefahaman. Pertama ialah papan dam. Papan dam ini dibina sendiri oleh saya, dilengkapi dengan laci untuk menyimpan dadu, tandu dan kad-kad soalan. Papan dam ini dibina menggunakan papan dan dibalut menggunakan pembalut hadiah atau ada juga menggunakan wallpaper. Seterusnya ialah tandu. Tandu tersedia dalam 4 warna seperti yang ditunjukkan iaitu biru, merah, kuning dan hijau yang akan mewakili setiap pemain. Seterusnya dadu. 2 biji dadu digunakan untuk menentukan bilangan pergerakan yang perlu dilakukan oleh pelajar. Berikut merupakan kad nombor dan soalan dengan 3 arahan iaitu naik,
turun dan tersingkir. Untuk arahan naik, terdapat 6 kad nombor dan 6 kad soalan. Semua kad nombor dan kad soalan ini akan dicantumkan menjadi depan dan belakang seperti ini. Di bahagian depan kita akan tunjukkan nombor, kad nombor, dan di bahagian belakang kita akan tunjukkan kad arahan. Ini merupakan kad nombor dan kad arahan, kad soalan untuk arahan turun. Soalan-soalan ini adalah berkenaan dengan topik yang diajarkan pada hari tersebut. Untuk arahan tersingkir, hanya terdapat 3 kotak, iaitu kotak dengan nombor 11, 51 dan 91. Melalui permainan tersebut, permainan ini, iaitu permainan papan board game ini, dia akan membantu untuk mencapai objektif pengajaran yang kedua, iaitu di mana pelajar dapat permainan board game ini akan membantu untuk membolehkan pelajar mencapai objektif pengajaran yang kedua, iaitu membezakan bentuk ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan serta ayat majmuk campuran dengan lebih mudah dan berkesan. Seterusnya ialah untuk pembahagian tugasan atau kerja rumah. 2 set soalan yang mengandungi 10 soalan subjektif disediakan untuk diagihkan kepada pelajar. Guru akan memberi penerangan berkenaan perkara yang perlu dilakukan oleh pelajar dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Setiap set soalan adalah berbeza mengikut tahap kefahaman pelajar. Markah yang diperoleh oleh pelajar melalui kuis uji minda akan ditukarkan kepada peratusan untuk memudahkan proses pembahagian kumpulan mengikut kefahaman. Untuk set A adalah untuk pelajar yang mendapat peratusan 70 hingga 100%. Set B adalah untuk pelajar yang mendapat peratusan 69% dan ke bawah. Pelajar dikehendaki menjawab set soalan tersebut di rumah dan menghantar ketika sesi pembelajaran dan pengajaran yang seterusnya. Berikut merupakan soalan-soalan mengikut set soalan. Untuk set A, tahap kesukaran adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan soalan-soalan di set B kerana di set A, pelajar akan diberikan kepada pelajar yang telah menguasai topik tersebut dengan dengan peratusan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelajar yang akan mendapat set soalan B. Soalan-soalan ini juga dibina sendiri oleh guru berpandukan kepada sukatan pengajaran dan sukatan pengajaran yang telah disediakan. Ini merupakan soalan-soalan untuk set soalan A. Ada juga set soalan dari set A dan set B adalah soalan yang sama, tetapi cara atau kaedah menjawab telah diubah, di mana untuk set B telah diberi gambaran bagaimana pelajar perlu menjawab soalan tersebut, sama ada secara dalam bentuk esei, penulisan penuh
atau dalam bentuk kotak. Dan ciri-ciri yang diperlukan juga telah diberikan. Ini merupakan antara perbezaan yang ketara antara jika dibandingkan dua set soalan tersebut. Untuk set soalan B, pelajar akan diberi dengan satu perkataan yang akan membantu pelajar. Seperti jika dilihat soalan nombor 6 ini, bina dua ayat bagi setiap jenis ayat majmuk pancangan di bawah menggunakan kata hubung yang diberi, di mana pelajar disediakan dengan kata hubung serta kehendak soalan itu dengan jelas berbanding dengan soalan dari set A. Set-set soalan ini akan dijawab oleh pelajar di rumah sebagai kerja rumah dan perlu dihantar pada sesi pengajaran dan pembelajaran seterusnya. Untuk rumusan, guru meminta pelajar, guru akan merumuskan sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut dalam masa 5 minit dengan meminta pelajar untuk membuat rumusan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Sesi soal jawab antara guru dan pelajar untuk memastikan pelajar dapat memahami topik yang diajarkan pada hari tersebut. Guru memberi penerangan ringkas berkenaan tugasan individu yang telah diberikan kepada pelajar dan guru mengakhiri kelas dengan tertib. Berikut merupakan topik terakhir kepada modul ini. Sesi terakhir untuk modul ini. Modul tamat. Terima kasih. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.